Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini Ustazah akan terangkan tentang hazfu hamzah wasal, membuang hamzah wasal. Okey, dia ada pada 4 perkataan. Yang pertama perkataan ismu, yang kedua perkataan ibnu, yang ketiga pada alif lam. Ini yang dibuang. Dan yang ketiga, idza taharraka as-sakin, apabila berbarisnya huruf mati, huruf yang mati telah berbaris setelah diambil barisnya dari perkataan lain. Okey, kita tengok pada perkataan ismu, bila kita buang hamzah di sini, dia ada 2 syarat. Idza dzukirat basmalah kamilah, apabila disebut bismillah secara sempurna. Dan syarat yang kedua, walan yuzkar ma'aha, dan tidak disebut bersama bismillah itu muta'alliq, yang dikaitkan dengannya. Okey, contoh muta'alliq ni adalah abtadi'u, saya mulakan. Maksudnya di sini, sebelum perkataan ismu ni tiada perkataan abtadi'u. Okey. Contoh yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Asalnya adalah bismi. Sebab apa kita buang hamzah di sini? Sebabnya, yang pertama, bismillah itu disebut secara sempurna. Tengok ni, sempurna. Dan yang kedua, sebelum perkataan bismi ni, dia tidak disebut muta'alliq. Tiada pun perkataan abtadi'u. Jadi, boleh dibuang hamzah wasal. Yang kedua dan yang ketiga ini adalah kis yang terkeluar, iaitu perkataan hamzah yang tidak dibuang. Tengok bismillah. Sebab apa tidak dibuang? La tuhzah hamzah, tidak dibuang hamzah kerana basmalah lam tuzkar tammah. Kerana bismillah tidak disebut secara sempurna ataupun kamilah. Dia seerti. Ataupun bismillah lam tuzkar kamilah. Bismillah tidak disebut secara sempurna. Jadi tak boleh buang. Yang kedua, contohnya, nabtadi'u bismillahirrahmanirrahim. Sebab apa tidak dibuang di sini? Lam tuhzah hamzah li'anna zukiral muta'alliq ma'al basmalah wa huwa kalimah nabtadi'u. Sebab apa tidak dibuang? Kerana bismillah memang disebut, tetapi sebelumnya zukiral muta'alliq, disebut muta'alliq, iaitu perkataan nabtadi'u. Jadi kita tak boleh buang. Syarat yang boleh buang ni, dia kena mesti lengkap 2 syarat. Bismillah disebut secara sempurna, dan sebelum perkataan bismi ni dia tiada muta'alliq, iaitu perkataan abtadi'u ke ataupun nabtadi'u. Okey, yang kedua adalah perkataan ibnu. Ni, hamzah ni dibuang. Ada 2 syarat. Yang pertama, waqa'at baina alamaini, dia terletak di antara 2 kata nama. Wasani aban lil awal, dan kata nama yang kedua adalah menjadi ayah kepada kata nama yang pertama. Tengok, Muhammad bin Abdullah. Muhammad kata nama yang pertama, Abdullah kata nama yang kedua, dan ibnu asalnya ni, asal dia sebelum jadi bin ni, ibnu. Ibnu ni duduk di antara 2 kata nama, dan Abdullah adalah ayah kepada Muhammad. Jadi bila lengkap 2 syarat, kita buang hamzah. Jadilah daripada ibnu jadi bin. Okey, yang ketiga adalah al. Hamzah yang dibuang pada al. Apa syaratnya? Sekiranya masuk sebelumnya adalah huruf ja. Lam huruf ja, li. Contohnya li tambah dengan Allah. Jadi, bila jadi macam ni, buang hamzah ni, jadilah lillahi. Sama juga yang kedua, li tambah dengan al-haqqi. Okey.
Jadi bila masuk huruf ja ni, jadi buang hamzah pada alif lam, jadilah lil haqqi. Sama juga yang ketiga, li tambah dengan al-kitabi. Jadi kita buang hamzah pada alif lam, jadilah lil kitabi. Okey, yang ni senang je. Okey, yang terakhir, yang ni panjang sikit dia punya penerangan. Yustaghna anil hamzah wasal, kita sunyikan hamzah wasal. Ini ayat ni Ustazah ambil daripada buku buku teks. Sekiranya idza taharraka as-sakinu, sekiranya huruf yang asalnya mati dah jadi berbaris. Okey. Selepas ujtalibat lahu, selepas dia mengambil baris daripada huruf lain. Okey. Kita tengok kul dengan bi'. Kul asalnya adalah ukwul. Ukwul. Okey. Tengok, baris yang kedua ni mati asalnya. Jadi, macam mana kita nak jadikan dia ni berbaris? Dia kena buat proses pemindahan. Ukwul, pindahkan baris waw kepada qaf. Jadilah daripada ukwul jadi ukul. Pindahkan baris waw kepada qaf, jadilah ukul. Okey. Selepas tu, baris ni yang asalnya mati qaf ni dah berbaris. Bila dah berbaris, jadi hamzah ni dia tiada fungsi je. Jadi dia kena buang. Okey. Maka jadilah kul. Okey. Bila jadi kul ni, bertembung pula dua yang mati antara huruf illah dan huruf sahih. Jadi huruf illah ni lemah, jadi kena buang. Maka jadilah kul. Sama juga dengan bi'. Bi' ni asal dia ibyi'. Okey, ibyi'. Ibyi'. Okey, asalnya ba ni mati. Sekarang ni kita nak jadikan ba ni berbaris. Okey, iaitu proses yang berlaku pada ilmu sharaf. Ibyi'. Jadi ibyi', kita pindahkan baris ya ni kepada ba. Baris ya pindah kepada ba ni. Baris ya kita pindah kepada ba. Jadilah ibi'. Asalnya ibyi'. Ya ni berbaris. Tapi kita pindahkan baris ya kepada ba. Ibi'. Bila ba dah berbaris, jadi hamzah ni dah tak berfungsi. Kita kena buang. Sebab itu dia kata apa? Syarat dia, apabila huruf yang asalnya mati telah berbaris. Maksudnya huruf ba ni asal dia mati. Dia dah jadi berbaris setelah dia mengambil baris apa? Baris ya. Bila dia buang, jadilah bi'. Okey. Bila dah ada dua mati ni, mana yang lemah? Ya ni huruf yang lemah. Okey, jadi kena buang. Huruf illah jadilah bi'. Okey, itu sahaja. Yang ni senang je. Syarat dia, apabila huruf yang asalnya mati ni, qa ni, huruf dia asalnya mati, dia dah jadi berbaris. Setelah dia mengambil baris waw, jadi bila dah dapat baris, hamzah ni tak ada function, dia kena buang. Sama juga dengan ibyi'. Huruf asal ni mati, ba ni. Tetapi bila dia ambil baris ya, dia telah berbaris ibi'. Bila ba telah berbaris, hamzah ni tak ada fungsi dah. Jadi dia kena buang. Okey, itu sahaja. Syukran. Assalamualaikum.